Salam sejahtera Prof dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Dania Shri dari Program Master Bimbingan dan Kaunseling. Di sini saya ingin membentangkan dua instrumen pembelajaran. Instrumen pertama adalah ujian gaya pembelajaran melentik. Pengenalan. Sistem pembelajaran melentik menyedari bahawa setiap manusia mempunyai gaya dan teknik pembelajaran yang berbeza atau pelbagai. Sesetengah mempunyai gaya pembelajaran yang dominan dan kurang menggunakan teknik dan gaya yang lain. Anda perlu mengenal pasti dan memahami gaya dan teknik pembelajaran yang serasi dengan diri sendiri. Ini dapat membantu diri kita meningkatkan kualiti pemahaman dalam pembelajaran. Anda dikendaki jawab semua soalan dengan menentukan skala yang sesuai pada petak kertas jawapan yang digelapkan. Terdiri daripada 70 item dengan skala 0, 1, 2. Masa yang diberikan adalah 15 hingga 20 minit. Skala 0 bermakna tidak menggambarkan diri anda, manakala skala 1 menggambarkan sebahagiannya seperti anda. Skala 2 pula menggambarkan secara tepat tentang diri anda. Baca dan fahami setiap item berikut dan kemudian jawab dengan jujur. Tiada jawapan yang salah atau betul. Kebiasaannya, jawapan yang pertama yang wujud dalam minda anda adalah jawapan yang terbaik. Terlihat pula pada pentafsiran markah. Untuk memudahkan anda menganalisis dapatan keputusan anda, maka bolehlah lakarkan dapatan pada graf atau carta dengan skala markah yang diperolehi bagi setiap gaya pembelajaran dan kemudian menyambung lakaran tadi untuk melihat kecenderungan gaya pembelajaran anda. Ini adalah contoh carta. Kita lihat pada jumlah keseluruhan. Teknik pembelajaran intrapersonal terdiri daripada 23%, manakala teknik pembelajaran oral pula terdapat 18% dan teknik pembelajaran secara visual dan verbal mempunyai 16% masing-masing. Terdapat 7 teknik gaya pembelajaran melentik. Yang pertama, visual. Anda berminat dan suka menggunakan gambar raja, graf dan memahami ruang kawasan. Kedua, aural. Anda berminat dan memilih menggunakan bunyi-bunyi dan muzik. Ketiga, verbal. Anda berminat menggunakan perkataan seperti menulis dan bersyarak. Keempat, fizikal. Anda berminat menggunakan anggota badan, sentuhan dan tangan. Teknik gaya pembelajaran melentik yang kelima adalah logical. Anda berminat menggunakan logik, akal, rasional dan bersistem. Yang keenam pula social atau interpersonal. Anda berminat belajar dalam kumpulan atau dengan orang lain. Yang ketujuh adalah solitary atau interpersonal. Anda berminat bekerja dan belajar secara bersendirian. Sekarang kita lihat pula instrumen kedua, iaitu ujian kecerdasan pelbagai. Pengenalan. Teori kecerdasan pelbagai ini telah diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Terdapat 8 jenis kecerdasan yang ada pada manusia. Beliau telah membuat kajian terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuklah kanak-kanak biasa dan istimewa. Gardner berpendapat bahawa kecerdasan bukanlah semata-matanya diwarisi. Jika kedua ibu bapa dikategorikan sebagai tidak pandai mengikut ukuran IQ, ini tidak semestinya anak-anak mereka juga rendah IQ-nya. Begitulah juga sebaliknya. Pendidik perlu memahami bahawa setiap pelajar mempunyai kecerdasan yang berbeza dan setiap di kalangan pelajar mempunyai kecerdasan yang dominan. Kita lihat pula pada item. Anda dikehendaki jawab semua soalan, iaitu termasuk 56 soalan. Masa menjawab adalah 15 hingga 20 minit. Skala skor terdiri daripada 5, 4, 3, 2 dan 1. Letakkan skor markah anda pada carta yang disediakan. Dikehendaki masukkan jumlah pada jadual mengikut turutan skor yang paling tinggi pada petak pertama dan skor yang paling rendah di petak ke-8. Ini adalah contoh borang jawapan. Letakkan skor markah anda pada carta di bawah untuk melihat hubung kait kekuatan antara 8 kecerdasan. Anda dikehendaki masukkan jumlah pada jadual mengikut turutan skor yang paling tinggi pada petak pertama dan skor yang paling rendah di petak ke-8. Kita lihat pula pada jenis-jenis kecerdasan. Kecerdasan bahasa berkait dengan penguasaan bahasa, kesusastraan, pertuturan dan kemahiran menggunakan bahasa yang kompleks. Yang kedua, kecerdasan logik matematik. Individu yang cemerlang dalam bidang matematik boleh bermain dengan angka dan tidak mudah keliru dengan masalah yang timbul dalam pengiraan matematik. Yang ketiga, kecerdasan visual ruang. Memiliki keupayaan imajinasi yang tinggi dan mampu mencipta sesuatu yang kreatif atau baru. Kita lihat pula kecerdasan badan kinestetik, sensori badan terhadap pergerakan, berminat dengan aktiviti sukan dan fizikal yang cergas. Kecerdasan muzik, kepakaran dalam prestasi, komposisi dan apresiasi terhadap pola-pola muzik, sensitif terhadap irama, pitch, melodi, nada suara. Kecerdasan interpersonal, berkait rapat dengan emosi, memahami perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain.
Mempunyai keyakinan apabila bersuara, mampu berdikari dan bijak dalam menyampaikan idea dan pendapat. Nombor 7, kecerdasan intrapersonal. Mempunyai kesedaran terhadap perasaan dalaman, kehendak, motivasi, kemarahan, dorongan serta kemampuan untuk mendisiplinkan diri, jati diri dan berdikari. Yang terakhir pula, kecerdasan alam semula jadi naturalisis, melibatkan alam dan kepintaran yang berkaitan tentang keseluruhan alam. Prihatin terhadap alam, mempunyai sikap penyayang yang sangat tinggi.